Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi yang masih memberi kelapangan dan kesihatan yang baik kepada kita dan dapat meneruskan pengajian dalam ilmu Fardu Ain ini yang menjadi keutamaan dan kewajipan kepada kita sebagai seorang muslimah. InsyaAllah kita akan gunakan nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang yang Allah kurniakan kepada kita dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Walhamdulillah. Baik, minggu ni kita akan bincang istihadah dalam nifas, yang mana mustahadah ini terbahagi kepada 7 golongan yang sama seperti berlaku istihadah dalam haid. Sebelum tu, seperti biasa, kita flashback sikit apa yang telah kita bincangkan minggu lepas, iaitu tempoh permulaan nifas. Jangan keliru pula di sini. Seperti yang Kak Anu sebut minggu lepas, tempoh permulaan nifas akan dikira apabila kosong rahim, iaitu selepas selesai kelahiran. Walaupun darah tak keluar lagi pada masa itu, tempoh maksimum nifas dah dikira berdasarkan catatan dalam buku kelahiran baby. Andai kata darah mula keluar pada hari ke-11, bermakna kemungkinan maksimum keluar darah berbaki 50 hari lagi. Sebab selepas kelahiran, darah tidak keluar selama 10 hari. Walaupun darah tak keluar, tempoh maksimum 60 hari dah bermula ketika itu. Ini penting untuk kita kira berapa hari bilangan nifas kita bagi kelahiran tersebut. Kerana kemungkinan bilangan hari ini akan dirujuk sekiranya berlaku istihadah pada masa akan datang. Okey, istihadah dalam nifas berlaku apabila darah melebihi tempoh maksimum 60 hari secara bersambung. Ia terbahagi kepada 7 golongan. Sama seperti yang kita bincang sebelum ini dalam bab haid. Kalau kita faham kaedah yang telah digunakan dalam haid, mudahlah untuk kita memahami kaedah yang akan digunakan dalam nifas. Sama sahaja, kaedah tamyiz dan kaedah adat. Jika darah selepas kelahiran, darah keluar melebihi 60 hari, bermakna nifas telah bercampur dengan istihadah. Dalam keadaan sedemikian, kita tak boleh hukumkan secara umum bahawa 60 hari itu adalah nifas dan selebihnya adalah istihadah. Sebenarnya ada kaedah khusus untuk menyelesaikannya bagi menentukan darah tersebut nifas atau istihadah. Tapi ramai yang memberi jawapan seperti tadi. 60 hari nifas dan selepas 60 hari selepas 60 hari itu dikira sebagai istihadah. Bukan gitu. Bukan gitu. Itu cara kiraan yang silap. Okey, jadi setiap perempuan, kita semua ni mesti ambil cakna apabila darah keluar pada hari ke-60. Pastikan kita buat calitan apabila darah sampai pada hari ke-60. Peralihan ke hari 61 tu, kalau setiap calitan ada darah, bermakna berlaku istihadah dalam nifas.
cara kiraan bagi menentukan nifas dan istihadah kena refer ataupun rujuk kepada 7 golongan yang Kak Nun sebut tadi. Tetapi jika calitan pertama dalam tempoh peralihan hari ke-61 tu tak ada darah walaupun sekejap, ketika tak ada darah itu dikira sebagai waktu suci, dan darah yang keluar pada hari ke-61 itu dihukumkan sebagai haid. Itu kena hati-hatilah di sini. Sama seperti haid, kena ada catatan. Setiap perubahan warna darah pun perlu dicatat. Itu Kak Nur rasa memang daripada kita ni maknanya boleh tahu dah kan macam mana kita nak kira tempoh 60 hari tu. Nak tempoh 60 hari tu dia mesti tepat selama 1440 jam. Itu dia. Jadi apabila nak beralih kepada hari ke-61 tu, kita kena berhati-hati, kena buat calitan, mesti buat calitan sebab kita bimbang sekiranya bersambung. Darah itu keluar secara bersambung antara hari 60 dan hari 61. Itu dia. Okey. Jadi perkara yang mesti kita ambil cakna juga bila lepas melahirkan. Kena perhatikan ada tak darah selepas kita melahirkan. Sebab kita bimbang jika ada selahzah tapi kita tak perasan. Cuba kita tengok slide. Minggu lepas kita dah bincang dah ni. Tapi cuba tengok slide ni. Selepas nampak tak slide tu? Memanglah kecil, dia kena tekan lah. Kalau yang guna laptop tu mungkin kalau tekan dia akan keluar besar. Itu dia. Okey, selepas kelahiran. Nampak Kak Nun? Okey, alhamdulillah nampak. Kecil. Sikit Kak Nun. Kecil. Boleh tekan tak? Boleh tekan di slide tu. Rasanya ia jadi besar tak? Bila kita tekan tu, dia akan muncul se-slide je. Okey. Jadi kita tengok di sini selepas melahirkan darah keluar setitik sahaja. Lepas tu darah tak keluar sehingga 15 hari. Bila berlaku macam tu, mungkin kita ingatkan darah nifas tak keluar. Dan tak keluar pula lebih daripada 15 hari. Sepatutnya lepas satu lahzah tadi, kita kena mandi wajib. Mandi wajib apa? Mandi wajib wiladah dan juga nifas. Sebab keluar setitik. Ya tak? Tapi itulah kita bimbang, takut tak perasan. Jadi kalau kita tak mandi, ibadat kita tak sah. Bila kita mandi, baru sah ibadat kita masa tak keluar darah 15 hari tu. Sebab bila darah tak keluar, maknanya macam haid jugalah, macam apa-apa benda. Maknanya kita kena hukumkan perkara yang zahir ketika itu. Kalau tak ada darah, kita kena beribadat. Seperti yang Kak Nur sebut minggu-minggu yang lepas. Ada darah, kita mesti berhentikan ibadat kita. Itu kaedah yang sepatutnya kita lakukan. Jadi kalau dalam masalah tadi, keluar setitik itu, maknanya dah dikira sebagai nifas. Jadi apabila tak keluar, bermakna kita kena mandi wajib. Mandi wajib, wiladah dan juga nifas. Lepas tu kita beribadat. Jadi kalau tak keluar darah itu sampai 15 hari, maknanya hari yang selepas 15 hari tak keluar darah itu akan dihukumkan sebagai haid. Cuba kita tengok di sini. Kita bimbang bila berlaku kesilapan yang kita tak sedar darah setitik tadi, kemungkinan berlaku kesilapan lagi selepas darah keluar balik pada hari ke-18. Hari ke-18 tu pula darah keluar sehingga 20 hari. Seperti yang disebut tadi, sepatutnya bila darah tak keluar 15 hari ataupun lebih, darah selepasnya dikira sebagai haid. Jadi kalau kita tengok dalam masalah ini,
darah yang keluar selepas waktu suci itu, iaitu keluar pada hari ke-18 itu dihukumkan haid. Jika kita tengok gambar raja, darah itu keluar selama 20 hari. Bermakna berlaku pula istihadah dalam haid. Walaupun kita kata kita berada dalam keadaan nifas. Tapi nifas kita hanya satu lahzah sahaja. Itu yang perlu kita faham di sini. Sebab kita bimbang bila betul-betul berlaku macam ni, dan kemungkinan kita ingatkan waktu suci itu bukan suci. Kita ingat hari yang ke-18 itu baru nifas kita kata. Dan ramai yang beranggapan bila dia kata nifas dia darah yang keluar pada hari ke-18 sehingga hari ke-60, dia kata 60 hari nifas dia. Itu ramai yang mengira macam tu. Itu satu kesilapan. Itu dia. Jadi kalau kita tengok di sini, boleh faham tak setakat ni? Mungkin mungkin Zah faham tak Zah? Kak nak tanya Yus lah. Yus Maliza. Zah boleh faham tak apa yang Kak Nur terang sini? Sebab Zah baru masuk kan, Kak Nur fokus ke Zah lah dulu. Zah faham tak? Zah. Ada tak Zah ni? Boleh juga kan? Okey, Zah faham tak maksudnya? Okeylah, maknanya situ. Jadi walaupun dalam nifas, bila darah dok keluar selama 15 hari, bermakna darah selepasnya walaupun masih lagi dalam tempoh 60 hari, darah itu dah dikira sebagai haid. Tidak ada lagi nifas selepas itu. Sebab kalau kita tengok kepada definisi nifas itu sendiri, nifas itu ialah yang keluar selepas kelahiran, tetapi dia tidak diselangi ataupun tidak berlalunya masa 15 hari. Itu dia. Jadi kena perhatikan di sini. Okey. Jadi dalam keadaan ini, haid yang keluar pada hari ke-18 itu dihukumkan haid. Dan apa In nak tanya? Okey In. Macam mana kadang keluar darah setitik selahzah ni, macam mana kita ambil yang kita bersalin tu darah yang selahzah ni? Okey, darah semasa bersalin, darah yang keluar bersama baby itu maknanya tidak dikira sebagai nifas lagi. Tidak dikira sebagai nifas lagi. Sebab nifas akan dikira selepas keluar semua baby. Maknanya selepas keluar semua baby tu kan, kita akan dikesat lah, darah tu akan dikesat. Maksudnya dikesat semua dah ni, darah. Jadi lepas itu, kalaulah ada setitik sama ada kita rasa keluar ataupun kita tengok di pad ada selepas Messi cuci dah tu, cucikan dah tu, maknanya ada setitik, itu tetap dikira sebagai nifas. Dikira kalau setitik satu lahzah lah. Itu. Okey In. Kalau bersalin normal lah. Kalau saya yang bersalin normal tu, kita lepas bersalin tu memang, walaupun bersih tu memang darah tu akan keluar je lah kan. Kalau bersalin normal tu, dalam ini yang kita perhatikan, kalau yang bersalin ke kan. Kalau bersalin Caesar tu mungkinlah boleh kita boleh kenal pasti dengan jelas lah, ya dah. Tapi kalau bersalin normal pun maknanya macam tu lah. Sebab dia kadang tu dia ada, Allah bagi signal ke kita. Mungkin kita rasa lah macam keluar haid tu kan. Kan kita rasa macam ada sesuatu keluar. Itu dia. Jadi kalau kita rasa ada sesuatu keluar dan jelas kita nampak di mata,
lepas kelahiran itu dikira nifas lah. Kalau sekali je keluar, maknanya setitik je, tetap dikira satu lahzah. Itu. Ataupun maknanya 2-3 jam keluar. Maknanya dikira nifas lah tu selepas kelahiran. Kak apa nak tanya ke? Ni kita bersalin panggil kan, okey. Keluar ras panggil nifas kan. Okey, lepas tu sepatutnya dalam 6 hari 2 Mac hingga April lah, dalam 60 hari kan. Tempoh nifas itu kita pada dasarnya kita panggil 2 Mac hingga 2 Mei lah. Tapi di dalam nifas itu apabila dia terhenti, maka dia dianggap hukumnya darah haid. Contohnya pada 18 Mac hingga 5 April. Yang itu kita panggil darah haid kan? Ya. Kalau berhenti itu lebih daripada 15 hari. Kalau berhenti itu 15 hari ataupun lebih. Kalau darah tu berhenti setakat. Anda kejap. Okey. Anda kejap. Kalau darah titik nifas, lepas tu darah tu berhenti 15 hari. Masa suci kita boleh beribadat. Ya. Okey, lepas tu macam mana? Kalau 15 hari macam mana tadi tak? Yang anda sebut tadi tak. Okey. Kalau darah tu dok keluar, sama ada dok keluar dari awal ataupun dia tidak keluar selepas keluar nifas, maknanya 15 hari itu tetap dikira sebagai waktu suci. Dan darah yang keluar selepas itu, selepas berhenti 15 hari itu akan dihukumkan sebagai haid. Bukan nifas dah. Nifas hanya yang terdahulu sahaja. Selepas berhenti 15 hari ataupun lebih, darah yang keluar selepas itu dikira haid pula Kak Pa. Macam dalam contoh ni lah. Ayat ni sekarang yang keluar ayat yang hari. Macam mana cuba tu nak faham semula. Kita hukum dia sebagai darah haid. Orang lain dengar tak suara Kak Nur? Sebab Kak Nur dengar suara Kak Apah terputus. Suara Kak Nur jelas tak, In? Jelas? Betul lah. Masa yang betul ke? Putus ke? Dengar. Okey dah. Allah. Semua ada masalah. Tak apalah. Okey, tadi kalau dalam nifas apabila darah berhenti 15 hari ataupun lebih, jadi darah yang keluar selepas itu akan dihukumkan haid, bukan nifas lagi. Contoh yang kita bawa ni lah, iaitu pada hari pertama kelahiran keluar darah setitik sahaja. Jadi setitik itu dihukumkan sebagai nifas satu lahzah. Lepas setitik tu darah tak keluar sehingga melebihi 15 hari. Iaitu hari ke-18 pula keluar darah. Bukan hari ke-18, hari 18 hari bulan. Kita bersalin pada 2 Mac. Ya dah? Jadi pada 18 Mac itu keluar darah. Jadi 18 itu dihukumkan sebagai haid. Bukan lagi nifas. Nifas dah tak ada dah. Sebab dah berlalu suci 15 hari. Okey. Cik. Ya? Cik. Ya. Ni Nur nak tanya Boleh. Tanya gini, sebab dia kan betul macam Cik kata, darah yang keluar mula-mula tu okey, tu dikira darah nifas. Lepas pada berhenti selepas katakanlah 15 hari tu, kita bagi darah balik tu dah sebagai nifas tu dah dikira haid kan? Ya. Okey. Tapi Nur nak
bukan ke darah nifas kita ni dia sampai ke 60 hari? Betul. Maksimum nifas maksimum nifas 60 hari. Tetapi jika dalam tempoh 60 hari itu darah tidak keluar. Maksudnya bila darah tak keluar 15 hari ataupun lebih, dikira masa suci di situ. Bila dikira masa suci, bermakna hari yang selepasnya walaupun keluar darah, dikira darah haid dah, bukan darah nifas lagi. Sebab nifas ada yang minimum 1 lahzah. Kebiasaan 40 hari. Maksimum 60. Itu cara kiraan. Inilah kita nak betulkan dalam masyarakat. Sebab sebab kita bimbang ginilah. Maknanya mungkin orang tak perasan ya tak? Kalau kita tak belajar, mungkin kita tak tahu sungguh. Ya tak? Maknanya kita ingatkan 60 hari tu maknanya tak kira mungkin kita tak perasan. Maknanya berhenti ke dok ke, maknanya asal keluar dalam tempoh 60 kita ingat nifas. Tapi kaedah dia tu berbeza. Tu. Maksud darah nifas kita ni yang dikira dari hari yang pertama kita bersalin, maksudnya dia dok putus-putus sampai ke 60 hari tu baru dia kira direct darah nifas kan? Ya. Minggu lepas kan kita buat contoh satu-satu kan? Kita buat contoh satu-satu. Okay. Jadi kalau keluar direct, walaupun sikit, setiap kali kita calik, maknanya tetap dikira nifas lagi. Dia tak ambuh gap, tak ambuh berhenti 15 hari. Okey. Ya. Saya nak tanya, kalau sekiranya dia berhenti tu kurang daripada 15 hari, masih dikira nifas lah? Ya, kalau kurang daripada 15 hari kira nifas. Maknanya dia mesti 15 hari dia stop darah tu. Maknanya kita kena mandi wajib dulu untuk nifas. Lepas tu kalau kita beribadah seperti biasa, lepas tu katalah hari yang ke-20 tu keluar, itu haid dah. Ya. Betul. Okey. Kalau kita pernah dengar pengajian tentang bab nifas ni, memang gitulah maknanya. Sebab itu kita bimbang kalaulah terjadi macam ni. Maknanya mungkin orang tak ambil kisah ni, 1 lahzah ni, dia tak mandi wajib lagi. Sebab dia ingat dia kena tunggu dalam tempoh 60 hari tu masih lagi nifas. Ya tak? Sedangkan apabila tidak ada darah, kaedah dia mesti kita beribadat. Sebab kaedah minggu lepas-lepas tu Kak Nur terang dah. Kalau tidak ada darah, maknanya tidak ada manik, tidak ada penghalang untuk kita beribadat. Kalau ada manik, ada darah, walaupun tak sampai lagi 24 jam, kita kena berhentikan segala ibadat kita. Sebab kita mesti anggap dia tu akan keluar sebagai haid. Sebab haid ni perkara normal yang berlaku ke atas setiap wanita. Dan kita kena pastikan kita nak hukumkan haid itu apabila kita telah suci 15 hari sebelumnya. Jadi darah yang keluar selepas suci 15 hari itu kemungkinan besar akan jadi haid. Kalau dalam bab haid disebut zaman imkanul haid. Zaman kemungkinan haid dia dah masa tu. Jadi kita kena ikut kaedah itulah. Itu dia. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam masalah ini, hari ke-18 tu keluar darah sehingga 20 hari. Jadi bila berlaku 20 hari tu memanglah haid, tapi bukan semua haid 20 hari. Sebab haid maksimum hanya 15 hari sahaja. Jadi apabila berlaku keluar darah sampai 20 hari, kita kena guna kaedah seperti mana yang kita belajar minggu-minggu yang lepas. Selama 21 siri yang lepas, kita belajar macam mana kita nak kira haid apabila berlaku istihadah dalam haid. Itu dia 7 golongan kita tu. Kalau kita sebagai seorang yang pernah haid, maknanya kita digolongkan sebagai mu'tadah, orang yang dah beradat. Dan kalau kita dapat kenal pasti darah lemah dengan darah yang kuat, itu kita dikategorikan sebagai muqtadah mumayyizah. Tapi kalau kita tak boleh nak bezakan
darah itu kemungkinan dia keluar sewarna ataupun lebih daripada satu warna, tapi kita tak perasan. Darah itu kita tak boleh nak kenal pasti. Kita rasa macam sama walaupun hitam, merah, kuning, kita tak perasan. Ya tak? Itu apabila kita tidak dapat mentamyiz, kita kena guna kaedah adat. Itu panjang cerita. Sebab itulah kalau kita belajar bab haid ni bukan sehari je kita boleh faham. Sebab tu kalau kita ikut dari awal tu sampai 21 siri dah habis-habis lagi ni. Maknanya betapalah ilmu ini panjang cerita. Sebab kalau Allah sebut perkataan yas'alunaka, macam haid lah, wa yas'alunaka anil mahid, sekiranya orang bertanya kepada kamu tentang haid, Allah kata, maknanya benda itu panjang cerita. Macam samalah macam yang kita belajar sudah lagi ni. Panjang cerita. Itu. Bukan kita kata haid itu setakat kita beri definisi haid keluar semasa manusia ataupun wanita itu normal. Maknanya itulah darah tabi'i itu memang betul dah. Maknanya bila dia ada haid, dia keluar haid itu dia normal. Tapi kalau dah doktor kata misalnya, doktor kata ni darah yang keluar ni mungkin disebabkan fibroid ke ataupun ketumbuhan dalam rahim, bukan haid ni. Maknanya kalau dari segi kedoktoran kita tak boleh ikut kaedah itu. Kita mesti rujuk, kita mesti kembali kepada kaedah fiqh yang telah disediakan oleh ulama. Itu dia. Sebab ada cara, hari tu kita dah bincang dah. Ya tak, jadi gitulah maknanya. Kita tak boleh ikut kaedah yang mungkin doktor kata ni bukan darah haid ni darah penyakit. Kita tak boleh ikut. Jadi apabila darah keluar daripada faraj, maknanya dia kena guna kaedah fiqh. Itu yang lebih asah. Itu dia. Okey. Boleh tu? Jadi kalau nak kira semula saat ni tu 20 hari yang keluar darah itu, kita kena kembali semula kaedah yang kita gunakan dalam bab haid. Kalau nak tanya pun boleh lah. Macam mana pula nak kira tu? Boleh. Mungkin ada orang yang dang itu tak berkesempatan, ya tak? Itu dia. Okey. Jadi nak selesaikan istihadah dalam nifas ini juga menggunakan kaedah tamyiz dan juga kaedah adat. Sama seperti mana kaedah yang kita gunakan dalam bab haid. Okey. Ada nak tanya setakat ni? Kak Nur nak tanya boleh? Minta maaf lah masuk dalam lambat. Boleh. Mona. Boleh. Nak fahamkan yang Yusman Izzaz sebut tadi, boleh tak ulang balik? Okey, gini. Maknanya kalau lepas kelahiran, jadi selepas saja. Dapat kerja tak? Guana? In cakap ke? Kak Nur. Ya. Putus Kak Nur. Putus pula. Jadual tak ada. Jadual? Kalau Kak Nur nak explain tu jadual tadi tu. Tak nampak? Nak explain dekat Muna tadi. Tak ada. Tak nampak. Okey, nampak tak? Nampak tak? Nampak? Okey, Nampak. Okey, kalau kita tengok sini. Hari pertama tu selepas kelahiran. Jadi nak kira tempoh bermula darah nifas, iaitu sebaik sahaja selesai kelahiran, semua keluar baby. Kalau keluar baby tu, kalau baby kita mengandung tu seorang, maknanya keluar habis. Kalau dua orang, kena keluar dua-dua tu, barulah tempoh nifas itu bermula. Jadi tak payah kita. Maknanya catatan dalam buku kelahiran baby tu merupakan rujukan kita lah. Bila tempoh start bermulanya 60 hari itu, iaitu selepas kelahiran yang nurse catat di situ. Okey. Jadi kita tengok selepas
melahirkan itu. Maknanya keluar darah ke tak? Kalau darah itu keluar bersama baby, contohnya, maknanya keluar tu, bila Messi kesak tu, tak keluar-keluar darah itu. Bermakna darah sebelum tu, darah keluar bersama baby lah. Jadi darah keluar bersama baby itu tidak dikira sebagai nifas. Itu dia. Jadi kita tengok, bila keluar darah itu, kalau terus keluar, selepas saja kita, bersalin tu, lepas pada nurse kesak tu, keluar pula. Maknanya itulah permulaan nifas kita. Okey. Jadi kalau berterusan sampai 60 hari tak ada masalah. Semua dikira sebagai nifas. 60 hari lah. Tetapi sekiranya berlaku darah tu berhenti. Contohnya tadi, lepas pada Messi kesak tu, kita nampak di pad kita ada setitik. Bermakna darah nifas kita tu permulaan kita. Kalau setitik tu sahaja, dah dikira sebagai nifas kita. Iaitu tempohnya 1 lahzah. Okey. Jadi lepas tu, bila kita bersuci, tak keluar-keluar pun darah. Okey. Jadi kalau kita tengok darah itu berhenti. Berhenti dia tu kalau kurang daripada 15 hari. Contoh, darah tu berhenti 5 hari saja ataupun 14 hari. Darah tu berhenti. Jadi masa berhenti tu memang kita kena beribadat. Kita kena mandi wajib dah apabila kita dapati 1 lahzah keluar darah itu, kita kena mandi wajib wiladah. Masa tak ada dah tu. Masa darah berhenti dah tu. Mandi wajib wiladah dan mandi wajib nifas. Okey. Kita pun beribadat seperti biasa. Apabila sampai hari ke-10 baru keluar darah. Baru keluar darah, bermakna 10 hari itu terbatal. 10 hari itu terbatal. Maksudnya kalau kita berpuasa pada hari itu, dikira burn lah. Itu dia. Jadi hari ke-11 itu masih lagi dikira sebagai nifas. Faham? Siapa je? Okey dah? Ada orang lain. Siapa dengar suara budak? Okey. Ya? Okay. Masuk ke Quran Okey. Tak dengar apa? Ke lain Kak Anung ke ni? Nak tanya Kak Nun, Muna kata termasuk kes keguguran. Memang termasuk. Sekejap, Kak Anung ni internet Kak Anung agaknya. Dengar direct tak suara Kak Anung? Dengar molek tak? Terputus. Sekarang ni Molek tak? Ya. Okey. Muna tanya, andai kata berlaku keguguran ni tak? Okey. Kalau berlaku keguguran, sama. Berlaku keguguran sama. Nifas tu. Kalau berhenti, kurang daripada 15 hari, tetap darah yang keluar selepas itu dikira sebagai nifas. Tapi kalau berhenti lebih daripada 15 hari, darah itu akan dikira sebagai haid. Samalah, keguguran pun sama. Keguguran yang kita kita hukumkan nifas lah. Maksudnya dah berupa, janin tu dah berupa lah maksudnya. Allah. Okey. Kau tak dengar pula suara Kak Anung ni? Dengar tak suara Kak Anung? Dengar? Kak Anung pun dengar putus-putus orang lain ni macam mana ni? Okey, ada nak? Okey. Apa ni? Hak yang masalah darah keluar kan? Okey, kalau Kak Anung pernah dengar lah daripada Ustaz Rozaini,
apa-apa darah Ustaz Rozaini, Ustaz Mak Radhi, memang dia terang gitulah. Apa-apa darah yang keluar daripada faraj. Dengar tak ni? Ke bersetuak pula? Okey tak? Ya Kak Nur. Okey. Okey je lah. Clear. Okey, apa-apa darah yang keluar daripada faraj. Maknanya dia akan kira mengikut kaedah yang ditetapkan lah. Sama ada darah itu kemungkinan darah penyakit daripada fibroid ke, kandungan luar rahim ke. Sebab kalau kita tengok di sini, haid kita ini memang regular. Hak yang semula jadi Allah beri kepada kaum wanita setiap bulan. Mari. Jadi andai kata kalau kita lah kata darah yang keluar itu kerana penyakit maknanya. Jadi kemungkinan maknanya bila kita nak kira tu mungkin tepat ke dok. Sebab apabila kalau kita kira mengikut kaedah, maknanya kalau darah tu dia keluar bukan masanya, maknanya mungkin tidak lagi 15 hari suci tu dah berlalu, maknanya masih lagi waktu suci, kan dikira istihadah. Dia ada kaedah-kaedah dia itulah. Maknanya. Jadi kalaulah darah itu memang zaman imkanul haid, tetap dikira sebagai haid. Sebab darah wanita ini memang Allah jadikan setiap bulan mari. Jadi kemungkinan orang-orang terpilih itu tidak didatangi haid untuk bulan-bulan, untuk jangka masa yang lama tu untuk dia orang. Maknanya untuk mereka. Jadi apabila darah keluar daripada faraj, tetap dikira sebagai haid dan mengikut kaedah dia lah. Kalau sebab itu dalam kaedah haid, kaedah fiqh ini, apabila darah tu tak cukup 24 jam, tidak dikira sebagai haid. Kalau lebih daripada 24 jam dan tempoh 15 hari, tetap dikira haid. Kalau lebih pula daripada haid, dikira istihadah pula. Itu dia. Jadi kalau bolehnya, Muna direct lah. Tanya direct. Sebab Kak Nur pernah juga tanya direct dengan Ustaz Mak Radhi ni. Kak Nur pernah berbincang lah. Maknanya Kak Nur tanya dia. Kalau tak faham, senang gitu. Maknanya secara direct kita boleh tahu kan. Kalau kita baca, kalau baca tu mungkin tak siapa kefahaman tu. Kita bimbang gitulah maksudnya. Mungkin orang nak beritahu tu benda lain. Tapi kita faham dia lain mungkin. Gitu. Tapi kalau dalam bab haid ni, memang gitulah kaedah dia. Okey, dengar tak tu? Ke tak dengar suara Kak Nur ni? Kak Nur cakap seorang. Okey. Dengar Kak Nur, terima kasih. Kalau bolehnya Muna tanya sendiri dah. Tanya sendiri. Kalau Muna dengar ke Muna baca? Apa dapat tak ni tu? Mufti tu? Juga minta juga pandangan dengan Ustaz Mansur yang tulis buku tu kan. Tapi betul lah macam Kak Nur tu, bila dia jadi confused sikit bila fatwa mufti wilayah tu kata darah tu darah fasad dan bukan darah haid. Itu yang macam pening sikit. Kalau Ustaz Mansur, Syekh Mansur tu, dia memang fokus, dia memang kita kata kalau di Malaysia ni dia pakar lah bab haid ni. Gitu. Sebab kalau macam juga kes hak yang dikeluarkan fatwa hak di Mekah tu, waktu nakak tu pun itu Ustaz Rozaini komen juga situ. Maknanya. Jadi kalau orang belajar bab haid ni mungkin dia lebih tahulah agaknya bagi Kak Nur lah. Kalau macam Ustaz Rozaini, Syekh Mansur, Ustaz Mak Radhi, Ustaz Abu Samah tu, memang dia pakar bab haid. Itu. Okey. Ada nak tanya lagi? Nanti jadual tu share dekat grup kan. Nanti sebab kat phone ni tak nampak. Tak nampak? Okey. Nanti Kak Nur hari tu Kak Nur silap juga tau. Tak pernah beri sebelum ni lah. Tak share maknanya. Nanti Kak Nur share dah. Gitu. Okey. Share tu nanti kita printing sendiri lah untuk tunjukkan kita. Okey, boleh. Tapi takut juga kalau tak ada huraian ni ke macam mana? Tak apalah dah.
Maknanya kalau orang dengar ni, makna tengok balik rakaman, tengok balik huraian dia. Sebab biasa Kak Nur tulis-tulis gini je ni, Kak Nur hurai sendiri. Gitu. Jadi boleh rujuk lah ke rakaman. Okey, ada nak tanya nak lagi setakat ni? Okey. Kalau tak ada, kita tengok istihadah dalam nifas. Macam mana nak kira tu lah. Okey, jadi cara kiraan nifas dan istihadah ni kena ikut kategorinya yang tersendiri. Ada 7 golongan. 1, kategori mubtada'ah mumayyizah. 2, kategori mubtada'ah ghairu mumayyizah. 3, kategori mu'tadah mumayyizah. 4, kategori mu'tadah ghairu mumayyizah. 5, golongan mutahayyirah mutlaqah. 6-nya dia mutahayyirah juga, yang ingat waktu keluar darah tapi lupa bilangan nifas ataupun bilangan haid. Dan yang 7-nya mutahayyirah juga, dia ingat bilangan tapi lupa waktu keluar darah itu, sama ada haid ataupun nifas. Itu ada 7 golongan. Jadi untuk menyelesaikan masalah istihadah dalam nifas ini, kita kena lihat kepada 3 perkara. Yang pertama, tengok kepada mustahadah itu sendiri. Sama ada dia orang yang pertama kali keluar nifas ataupun dia sudah mengalami nifas. Itu yang pertama. Sama ada dia tu mubtada'ah ataupun dia seorang yang muqtadah. Itu yang pertama. Yang kedua, tengok kepada darah itu sendiri. Sama ada 1 sifat, 2 sifat ataupun 3 sifat. Jadi kita rujuk sifat itu kepada warna lah. Kalau kita nak bincang ni macam haid juga, kita rujuk kepada warna. Jadi warna ni kalau orang baru mungkinlah ada yang faham, ada yang tak pernah dengar ya tak. Warna ni dia ada 5 warna dalam mazhab kita. Kalau mazhab lain mungkin lebih. Mazhab kita ni ada 5. Warna yang paling kuat disebut hitam. Darah warna hitam. Darah mungkin haid itu mungkinlah dok hitam beletung, tapi mungkin merah kehitaman. Itu hitam lah kita sebut. Kita akan guna gambar raja pun warna hitam. Yang kedua, peringkat kedua semakin lemah warna merah. Semakin lemah lagi warna perang. Warna perang. Warna coklat lah kita kata, ya dah. Itu. Okey, yang keempat, tahap keempat paling yang semakin lemah lagi warna kuning. Kita sebut kuning. Kuning tu macam-macam lah di atas individu lah. Okey, yang kelimanya disebut warna keruh ataupun warna tanah. Itu. Warna keruh ni maknanya macam tanah liat kita tengok kan. Itu. Jadi ada 5 tingkat warna dalam mazhab kita. Jadi untuk memahamkan bab istihadah ni kita akan guna warna lah nanti. Kak nak gunakan warna. Okey, jadi perkara ketiga yang perlu dilihat iaitu tengok kepada mustahadah itu pula. Sama ada dia mumayyizah ataupun ghairu mumayyizah. Itu. Ada 3 perkara ataupun 3 langkah yang perlu kita lihat untuk menyelesaikan masalah istihadah dalam nifas. Sama seperti istihadah dalam haid jugalah. Itu dia. Okey. Jadi hari ni kita cuba tengoklah contoh-contoh yang mengalami darah melebihi 60 hari. Hak mana yang nak hukumkan sebagai nifas dan macam mana darah yang macam mana kita nak hukumkan sebagai istihadah. Okey. Jadi jika kita tengok tu dulu. Yang pertama, jika dia ni pertama kali nifas, tetapi boleh membezakan darah kuat dan darah lemah, dia adalah kategori mubtada'ah mumayyizah. Nifasnya dihukumkan berdasarkan darah kuat dengan syarat darah kuat tersebut tidak lebih dari 60 hari. Warna pula tu. Memang asal-asalnya darah tu siapa melebihi 60 hari dah. Tapi bila dah kita nak
hukumkan nifas itu, kita tengok pula di dalam tu. Di dalam apa ni, 60 hari tu kita tengok berdasarkan warna darah. Warna darah ini kita tengok kuatnya darah. Maknanya hak tu yang utama. Bila hak kuat itu akan dihukumkan sebagai nifas. Dengan syarat, maknanya darah kuat itu tidak lebih daripada 60 hari. Baru dia boleh hukumkan berdasarkan kaedah. Putu pula. Masya Allah. Buana. Putu pula dah. Aduh dah. Macam mana tak tahu ni. Okey tak? Allahu Rabbi. Senyaklah pula. Okey. Senyak pula tu. Senyap dah? Senyap ke? Senyak dah. Ha? Dengar. Dengar tak? Dengar? Dengar? Kan tapi putus-putus. Putus pula. Dari dengar tak ni? Sekarang ni dengar tak? Dengar. Ni dengar. Nak suka sungguh lah pula hari ni dah. Kata. Okey. Hari dia. Sebab benda ni banyak pula. Sebab jiran sebelah tu, anak dia balik. Mungkin banyak sangat apa. Dia detect ni internet ni pula ni. Opah anak-anak Mimi balik kak ya. Okey dah dengar dah ni. Okey dengar. Okey. Saat ni warna tahu. Ni gini. Kalaulah seorang itu pertama kali nifas, tetapi dia dapat membezakan darah kuat dan darah lemah, maka dia dihukumkan ataupun dia dikategorikan sebagai mu'tadah mumayyizah. Jadi nifas dia dihukumkan berdasarkan darah kuat. Dengan syarat darah kuat tersebut tidak lebih daripada 60 hari. Cuba kita tengok slide ni. Ni contoh slide. Contoh slide. Tengok gambar rajah 1. Ni golongan mubtada'ah mumayyizah. Tu. Kalau darah hitam keluar 30 hari dan darah merah 40 hari, menjadikan darah yang keluar adalah 70 hari. Lebih daripada 60 hari. Bermakna di sini berlaku istihadah dalam nifas. Jadi sama seperti keadaan istihadah dalam haid. Nifasnya adalah darah kuat, iaitu darah kuat 30 hari. Selebihnya adalah istihadah, iaitu 40 hari. Jadi kalau darah merah keluar berterusan, ia dihukumkan istihadah selagi mana ia keluar. Itu dia. Okey. Boleh tak tu? Itu gambar rajah yang pertama. Kak Nur ayat akhir saat ni Kak Nur tu putus juga. Ayat akhir saat ni. Ayat awak akhir sekali. Aduhlah, putus mana? Ni okey tak ni? Okey tak sekarang ni? Ini okey. Okey. Okey sekarang. Okey. Jadi berdasarkan gambar rajah 1 itu,
maknanya dia boleh beza. Darah kuat dengan darah yang lemah. Jadi darah kuatlah akan dikira sebagai nifas. Iaitu darah hitam ini akan dikira sebagai nifas. Yang darah lemah itu, darah merah itu akan dikira sebagai istihadah. Jadi bila darah lemah ni keluar berterusan, maka ianya akan dikira istihadah selagi mana ia keluar secara berterusan itu, sehinggalah dia berhenti. Okey? Dengar tak? Kerana maknanya istihadah tu dikira pada hari yang ke 31 lah. Ya. Hari 31. Sebab itulah kalau berlaku istihadah ini bukan semestinya kita kira 60 hari nifas, 61 sehingga akhirnya istihadah, bukan. Dia ada kaedah dia ginilah. Kaedah dia kena tengok kalau dia boleh ditamyiz. Maksudnya dia boleh kenal darah tu darah kuat dengan darah lemah. Dia kata darah kuat ni keluar 30 hari. Lepas 30 hari tu darah lemah, darah cair lah maksudnya. Jadi apabila melebihi 61 hari, hari ke-61 tu dia wajib mandi sebenarnya. Dia wajib mandi pada hari ke-61. Jadi cara kita nak tahu darah itu bersambung ke tak tu macam haid juga. Bila cukup 1440 jam, kita kena buat calitan. Jadi sekiranya setiap calitan itu ada darah, bermakna darah itu bersambung lah. Tapi kalau tidak ada darah, contohnya masa peralihan 1440 jam itu, calitan pertama tak ada darah. Lepas tu calitan kedua ada darah. Walaupun sesaat, tapi dikira suci satu lahzah. Itu dah kita terang dah minggu-minggu yang lepas. Itu cara dia. Tapi kalau kita nak tahu darah itu bersambung, bermakna antara peralihan 60 dengan 61 tu, hari ke-61 tu kita wajib kita kena calik. Sebab kita nak tahu darah itu adakah bersambung. Sebab dia satu titik, satu detik ni maknanya cepat sangat. Ya dah? Maknanya masa 60 hingga 61 tu. Maknanya satu lahzah, sedetik tu dah dikira suci. Kalau calitan pertama tak ada, calitan kedua ada, kan cepat tu. Maknanya kalau tak ada calitan pertama dah dikira suci, satu lahzah. Jadi yang keluar selepas itu dikira haid. Hak tu pentingnya. Kita bimbang takut tersilap sini lah. Sebab mungkin kita lalai, kita tak cakna. Sebab itu kita kena beritahu kepada anak-anak kita ke, contohnya apabila nak menghampiri hari 60 tu, kena pastikan. Sebab kalau bimbang takut jadi gitulah. Sebab tak ada sedetik itu pun sepatutnya dikira suci dah. Selepas tu dikira haid. Sebab kalau dihukumkan maknanya istihadah pula tak kena lah. Ya dah? Itu. Jadi dalam keadaan macam ni, 30 hari sahaja nifas, dia kena qada 30 hari yang waktu istihadah itu, yang bermula pada hari ke-31 hingga hari ke-60. Hari 61 tu wajib dah dia kena buat analisis, kena mandi wajib dah. Memang wajib kena mandi wajib hari ke-61. Jadi hari 61 tu dah bila dah dia ikut keadaan yang betul, tak perlu dah lah. Maknanya straight je lah, ikut je lah. Cuma hak yang dia tak beribadat pada hari ke-31 hingga 60 itu kena qada. 30 hari. Ini sekiranya ada 2 warna. Itu darah ada 2 warna. Kalau 3 warna pula, seperti mana dalam gambar rajah 2, 30 hari hitam, 20 merah dan 30 kuning. Ada 3 warna. Jadi, kalau 3 warna, darah kuat dan sederhana boleh digabung dengan syarat gabungan tersebut tidak melebihi 60 hari. Macam haid jugalah. Haid pun kalau ada 3 warna, kita boleh gabung dengan warna kuat dengan warna sederhana itu. Dengan syarat tak lebih 15 hari. Ini sama. Nifas pun sama. Kalau tak lebih 60 hari boleh sambung. Boleh gabung. Itu.
Jadi bagi masalah dalam gambar rajah itu nifas 50 hari. Iaitu gabungan darah hitam 30 dengan darah merah 20. Darah kuning dihukum sebagai istihadah. Kena qada berapa hari? Kena qada solat berapa hari? Berapa hari kena qada solat? Tak dengar? 10 hari. 10 hari kena qada. Okey. Jadi mandi wajib tetap pada hari ke-61. Jadi kita nak menentukan nifas dan istihadah ini kena lakukan pada hari ke-61. Itu kiraan 61 ke 60 tu kira berakhir. 60 tu kira berakhir lah kan? Tempoh nifas kan? Ya Kak Po. Berakhir. Jadi start 61. 61 tu wajib mandi wajib. Itu. Dan kita kena buat analisis lah. Wajib. Okey. Itu kiraan Rajah 2 pun macam tu juga. Rajah 2 depan tunggu 60 lah. Tunggu 60 dulu. Maknanya pastikan kena calik lah perubahan tu. Kena calik tu. Kalau setiap kali calik tang ada darah, maknanya berlaku istihadah. Kita kena ikut kaedah ni lah. 61 mandi wajib dan buat analisis. Berapa hari ada tak darah kuat tu? Kalau ada, berapa hari darah kuat tu? Itu. Okey. Boleh? Tadi macam nak tanya sikit. Boleh? Kak apa kamu nak? Kak apa dulu? Sebenarnya orang tua-tua dia tak panggil lah darah haid ke. Kan? Dia panggil darah nifas lah ke gitu kan? Dah hak ni tak ada masalah ni. Sebab dia boleh ditamyiz. Boleh ditamyiz. Ni cara kira. Bila boleh ditamyiz, maksudnya dia kena guna kaedah tamyiz. Tapi kalau tak boleh ditamyiz, kena guna kaedah adat nanti. Hak tu ada haid dalam 60 hari tu ada haid. Hak ni tak ada masalah lah. Hak ni antara nifas dengan istihadah sahaja. 10 hari lah. 10 hari tu kita kena mandi wajib. 30, 30, 60, 70, 40, 30 jadi 70. Lebih 10 hari. Daripada 60 hari tempoh haid. Okey. Tak apa, faham pelan-pelan. Okey, sebab kan tempoh haid, tempoh nifas. Macam ada nak cakap tak? Ada nak tanya ke? Kau okey dah? Dia nak tanya, calik tang tu masa bila nak buat? Calik tang tu peralihan antara hari ke-60 dengan hari ke-61 tu Muna. Sebab kita nak kira istihadah ini iaitu apabila hari ke-60 tu bersambung dengan hari 61. Jadi kita tengoklah kalaulah kita melahirkan dikat baby tu pukul 12.30 hari. Pukul 12.30 hari. Bermakna cukup 60 hari ke-61 pada pukul 12 juga. Jadi antara pukul 12 tu nak pergi ke 12 1 minit tu. Peralihan itu kita kena buat calitan. Kalau calitan pertama ada darah, calitan kedua pun ada darah dan seterusnya ada darah sama. Itu dah dikira bersambung lah. Maksudnya darah itu bersambung. Jadi berlaku istihadah. Tetapi kalaulah kita ready dah ni pukul 12.30 hari ayat ke-61 tu kita buat calitan. Kalau calitan pertama tak ada, calitan kedua ada dan seterusnya ada, bermakna tidak berlaku istihadah. Sebabnya dah suci satu lahzah di situ. Jadi hari ke-61 hak keluar darah itu dinamakan haid. Okey. Calitan pertama dengan calitan kedua berapa lama Kak? Maknanya ikut kita lah, kita cah. Mungkin sesaat seorang. Maknanya calik.
Calik sekali tak ada. Bila kira. Maknanya satu lahzah tu satu titik macam seperludah. Kita ludah gitu. Maknanya. Mungkin sesaat lah agaknya. Sedetik dia panggil. Itu kaedah yang diguna pakai. Kalau masa kita cari tu masih ada lagi tu, kita cari kali kedua tu maknanya dalam tempoh berapa lama? 1 jam ke 2 jam ke atau macam mana? Dah, direct. Calik direct. Calik tahun pertama, calikkan kedua. Macam tu. Proses dia nak dalam masa yang tu. Tidak ada senggang-senggang tu. Kalau dia berhenti calik tahun pertama berhenti, maknanya memang confirm berhentilah. Kalau calik tahun kedua tak ada, maknanya dalam tempoh sejam tak ada, memang confirm lah tak ada. Tapi hak yang kita nak hukumkan suci satu lahzah tu maknanya. Maknanya kalau calik tahun pertama tu tak ada, lepas tu kita calik sekali lagi ada, kira tak ada juga tu. Sebab hak yang pertama tu tak ada, walaupun satu saat perbezaan calik tahun pertama dan kedua. Dia kira suci satu lahzah. Dalam calitan tu sebanyak 2 kali sahaja lah. Ikutlah kalau nak calik berapa pun, tapi hak yang dikira tu hak yang dua je lah, maksudnya perbezaan tu hak pertama dan kedua. Tapi kalau kita ni tak yakin, misalnya calik pertama tak ada, kedua tak ada, ketiga tak ada, memang confirm tak ada lah tu. Lepas tu calik tang kat arang pula ada. Maknanya hak ada tu haid, bukan istihadah. Okay. Kita kan dia calik 1, 2 ada dan katakan dia bersalin pagi dan dia calik malam, baru dia yang salitan ketiga di sebelah malam tu tak ada. Maknanya adakah berhentinya tu dikira malam tu? Tak, dia kira hak enung je, hak awal tu. Dia kira hak awal tu. Hak nak kira sambung tak sambung tu lah. Tapi kalau dah tak ada dah tu, maknanya memang kira tak ada lah. Kalau tubik pula malam karang darah haid pula tu. Maksudnya gitu. Sebab dah berhenti tadi kan. Lebih pada 1 saat, lebih 1 lahzah tu, haid lah hak keluar lepas tu. Cumanya masalah yang kita kena perhati betul-betul tu, sama ada kita nak hukumkan ada istihadah ke tak dalam nifas kita. Sebab itu kena calik bila berlaku peralihan tu. Peralihan antara saat 60 hari ke saat 61. Okey, boleh faham tak? Okey dah? Okey. Itu kiraan bagi kategori mumayyizah. Yang dapat membezakan darah. Itu dia. Sama ada mungkin hak ni boleh juga guna bagi golongan yang muqtadah, bukan mubtadaah saja. Muqtadah pun boleh guna kaedah ni. Sebab dia boleh membezakan darah tersebut. Darah kuat dan darah lemah. Jadi bila dapat ditamyiz, maka kena guna kaedah tamyiz. Okey. Okey, baik, kita cuba selesaikan masalah bagi yang mengalami nifas yang melebihi 60 hari. Kita tengok golongan pertama, iaitu mubtadaah mumayyizah. Dia ni tak ada pernah lagi mengalami nifas, tapi dia dapat membezakan sifat darah. Mungkin melalui warna, ataupun mungkin dia boleh beza tu menggunakan sifat kelikatan darah tu, ataupun mungkin dia boleh kenal mengenai bau darah. Jadi bau yang kuat itu dikira sebagai darah kuat. Itu dia. Okey. Perlu diingat juga, istihadah ini dia tiada had maksimum. Macam tadilah, hak kita tengok darah merah keluar berterusan, dikira sebagai istihadah. Selama mana? Itu dia. Kalau berbulan,
darah lemah, maka berbulanlah istihadah dia. Dan disyaratkan juga darah kuat dan darah lemah itu maknanya tidak didahului oleh suci 15 hari ataupun lebih. Itu dia. Ni memang syarat ni hari tu kita bincang lah. Maknanya nak kira darah nifas itu memang dia tidak boleh disekat ataupun didahului oleh suci 15 hari ataupun lebih. Kerana jika darah yang keluar yang didahului oleh suci 15 hari, maka darah selepasnya akan dikira haid. Itu kena ingatlah tu. Okey, kita tengok golongan ni. Cuba ni ada dah ni contoh ni, jadi untuk memahirkan kita. Kita tengok contoh. Contoh seorang wanita mau bertadaah. Dia ni baru pertama kali melahirkan. Tidak ada lagi adat selepasnya. Adat selepas jumlah. Adat nifas sebelumnya. Pertama kali beranak ni. Maknanya nama golongan ini mubtadi'ah mumayyizah. Tiba-tiba keluar darah melebihi 60 hari. Iaitu hitam 20 hari, merah 20 hari. Menjadikan jumlah dia 70 hari. Kita tahu dalam keadaan darah melebihi 60 hari, dia mengalami istihadah dalam nifas. Hari ke-61 mesti mandi wajib wiladah dan nifas. Dengan satu niat saja. Angkat hadas besar dah memadai. Macam tanya dulu kan. Maknanya kalau kita mandi wajib, sekali niat aja dah terangkat dua-dua. Terangkat hadas bagi wiladah dan nifas. Itu dia. Okey, jadi apabila dia dapat membezakan darah kuat dan darah lemah, yang mana darah kuat itu tidak melebihi 60 hari, maka dia boleh menghukumkan nifas berdasarkan kaedah tamyiz. Jadi dalam masalah ni, berapa hari nifas dia? 20 sahaja. Selebihnya adalah istihadah. Okey. Itu takdilah macam hak takdi. Hak takdi tu sebagai pengenalan. Nak buka minda. Dan macam mana kita nak kira ni. Tengok kaedah itu juga. Okey. Jadi mandi wajib hari ke-61. Jadi masalah ni berapa hari dia kena qada ni? Kena qada solat. Berapa hari? 40 hari kena qada solat. Ya. Nak tanya kan? Tak dengar pula? Hilang tak kan? Hilang pula. Hilang pula ke? Ada nak suka sungguh. Hilang ke? Hilang. Mana dah tak pula dah ni. Ada pula kita. Syabah. Okey tak? Okey ke tak? Okey dah? Putus juga Kak Noh. Putus pula dah? Putus. Putus ke? Tak boleh cakap. Mana lagi? Putus lagi ke? Okey dah? Okey, balik dah. Okey. Aduh lah cubaan sungguh hari ni dah. Biarlah. Nak guana. Okey. Gana saat ni apa ni? Kita kena qada solat selama berapa hari? Qada solat 40 hari. Itu. Ini sekiranya
darah 2 warna. Kalau darah 3 warna pula, kalau darah 3 warna, tengok 40 hari keluar darah hitam, 10 merah, 15 hari kuning, menjadikan jumlahnya 65 hari. Berlaku istihadah jugalah. Kaedah tamyiz juga, sebab darah kuat berapa hari ni semua sekali nifas dia? 50. 50 hari nifas dia, iaitu gabungan antara kuat dan sederhana. Bila ada 3 warna, maknanya dia boleh, ingatlah formula dia tu. Formula dia boleh gabung darah kuat dan sederhana dengan syarat tidak melebihi 60 hari. Itu dia. Jadi seperti biasa, hari ke-61 mandi wajib, kena qada solat 10 hari. Okey, jadi cumanya masa perjalanan. Dalam perjalanan tu, apabila darah melebihi 60 hari. Jadi kena terus buat analisis. Jadi dalam tempoh 60 hari tu pun kena perhatikan, kena beritahulah anak cucu kita bila berlaku contohnya darah berhenti tu. Bimbang takut berhenti tu lebih daripada 15 hari. Jadi kalaulah berhenti tu tak lebih daripada 15 hari, hari ke-60 tu kena cakna dah. Kena cakna tak ni lah, sebab kita bimbang bersambung dengan hari ke-61. Itu dia. Jadi kalau bersambung, kena terus buat analisis pada hari ke-61. Maknanya kena cek balik darah yang keluar. Sebab itu kena ada catatan perubahan darah yang keluar tu. Sebab kita mungkin pun sebelum ni tak pernah buat catatan. Ya tak? Ada ke buat catatan? Catat tak? Dok. Maknanya nifas dah buat dah. Itu. Jadi sepatutnya, sebab bimbang gini lah, takut berlaku istihadah. Kalau tak berlaku, sebelum ni kita tak berlaku, alhamdulillah lah maknanya ya tak? InsyaAllah betul lah kita berhukum itu. Sebab bimbang berlaku. Sebab kita kena pesan lah ke generasi akan datang ni. Kena buat catatan itu, perubahan warna-warna darah tersebut. Itu dia. Sebab kalau boleh tamyiz, kena ikut kaedah tamyiz. Kalau tak boleh tamyiz, baru kena ikut kaedah adat. Nanti kita tak bincang lagi tu. Kaedah adat dia macam mana. Ni nak kaedah tamyiz dulu ni. Okey. Ke guana dah ni. Dah lewat dah kita ni. Lewat tu sebab banyak berhenti tau. Ke guana nak berhenti ke nak teruskan? Kalau teruskan banyak lagi ni. Berhenti dululah Kak. Yelah kena berhenti dulu. Sebabnya kalau nak teruskan, panjang lagi cerita ni. Banyak lagi ni. Sebab macam Kak Nur kata hari tu lah. Rasanya ke dalam cumanya bila kita belajar dalam haid hari tu, contohnya kita ada pengetahuan dah, ya dah. Maknanya tak lah susah sangat lah dalam bab nifas ni. Itu. Tapi sebenarnya bab nifas ni bagi Kak Nur susah sikit sebabnya dia ada campur dengan haid pula. Sekiranya darah itu keluar dengan satu warna ataupun dia tak boleh nak tamyiz. Itu dia. Jadi rumit lah. Memang betul sungguh ulama' dulu kata rumit. Ya dah. Maknanya kita bincang sampai tahap sampai ke dekat 6 bulan dah rasanya. Hari ni yang ke-22, siri ke-22. Itu dia. Okey. Ada orang nak tanya, nak cakap ke? Kak Ayah nak tanya ke nak cakap? Ada nak kata apa-apa? Alhamdulillah. Yalah. Kalau tadi pun banyak
Dok apa dengar pula. Okeylah, dok apa dengar Kak ya? Tak apalah dok. Cukuplah setakat ini dulu untuk hari ini. Dan insya-Allah kita sambung minggu depan dengan perbincangan 6 golongan lagi tu. Hak ni pun kita dah habis sentuh lagi. Jadi 7 lagi lah. Kita angkat 7 golongan lagi yang mengalami istihadah dalam nifas. Semoga perkongsian kita hari ini sedikit sebanyak memberi manfaat dan kesedaran kepada kita dalam menentukan waktu suci kita. Okay, sebelum mengakhiri majlis, Kak Nur mohon maaf andai ada kata-kata yang terkasar bahasa, dan Kak Nur juga memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala andai tersilap menyampaikan ilmu Allah ini. Apa-apa yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala yang buruk itu merupakan kelemahan diri Kak Nur sendiri. Dan Kak Nur sudahi dengan lafaz aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul As. Assalamualaikum.